ذنب عظيم ومن كل معصية صغيرة وكبيرة ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سرا أو جهرا علما أو سهوا يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على سيدنا محمد ابن عبد الله النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعطرانه المجتبى، هم أهل التقى والوفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ومغفرتك وعنايتك، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Muslimin dan muslimat dulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita rafaqkan setinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala izinkan kita kembali untuk bersama-sama dalam majlis ilmu yang telah lama tertangguh. InsyaAllah malam ni kita sambung pembacaan kitab Penawar Bagi Hati, karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandini rahmatullahi ta'ala alaihi ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata tuan pengarang yang dirahmati Allah, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi, tuan-tuan sekalian, dalam bab pada menyatakan kikir. Bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Antara sifat yang mazmum ataupun mazmumah yang dicela oleh syarak adalah al-bukhlu, iaitulah kikir ataupun kedekut.
Sambungannya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebut, wahai orang beriman, jangan kamu dibinasakan oleh harta kamu dan dibinasakan oleh anak pinak kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni Allah Taala highlight dua al-muhlik, dua jenis perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama harta, yang kedua anak pinak. Bila jadi binasa, belakang tu disebut apabila kamu lalai daripada Allah kerana keduanya. Maka jangan salah faham. Allah Ta'ala tidak suruh kita buang harta, bukan suruh buang anak pinak. Harta itu nikmat daripada Allah. Anak pinak, isteri juga nikmat daripada Allah. Yang jadi binasa kalau dua ni melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih kepada keduanya ini lebih daripada kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya sahaja segala harta kamu dan sekalian anak kamu percubaan, yakni ujian. Fitnah di sini ujian. Ujian ke atas kamu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta boleh jadi menyelamatkan kita daripada api neraka, boleh jadi juga membinasakan kita. Asbab harta dihumban dalam api neraka Jahannam. Anak pinak juga boleh jadi asbab kita bahagia. Kalau dak Nabi dak sebut awaladun salihun yad'ulah. Antara orang yang relax dalam kubur, pahalanya berjalan kerana dia tinggal anak. Disebut je lah awaladun, anak salihun yad'ulah, yang saleh, yang mendoakannya. Adapun asbab anak jadi binasa, kenapa? Kerana anak dan zuriatnya melalaikan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya teringat kalam Al-Ustaz Fadil Noh Hafizahullah. Dia kata, kamu tak layak digelar istiqamah selagi belum berkahwin. Tak layak gelar istiqamah selagi belum berkahwin. Antara amalan yang Allah paling kasih, istiqamah. Nabi kata, adwamuha wa in qalla. Bila sahabat tanya, ayu amalin afdal, amalan apa yang banyak pahala? Kata Nabi, adwamuha wa in qalla. Adwam daripada kalimah ad-dawam, sama makna iltizam, sama makna istimrar, sama makna istiqamah. Kata Nabi, amalan yang kamu istiqamah wa in qalla, walaupun sedikit. Itu amalan paling Allah suka. Rupa-rupanya apa saja kita buat, tuan-tuan sekalian, antara syarat nak istiqamah, jangan gopoh. Nak bersenang, nak naik basikal, nak jadikan basikal alat bersenang, gopoh. Kali pertama beli 50 kilo, lepas tu teruk basikal. Nak jogging naik bukit besar, 2 round selalu, sampai ke mati tak naik dah. Dia mesti slow-slow. Yang penting istiqamah. Maka tuan-tuan sekalian, kata Ustaz Fadil Noh, kamu belum layak digelar istiqamah lagi belum nikah. Kenapa? Tak ada fitnah, dipanggil ujian isteri. Ada sama surah, tak layak lagi dipanggil istiqamah. Bila ada isteri, belum layak selagi tak ada anak. Dulu boleh mari, lepas ada bini tak boleh dah. Bini tak kata apa, bini celong, tak pergi dah. Malah sembang kedai kopi nampak kagak.
Bini tak kata apa, celong. Pusing mula masuk dalam rumah. Ada orang fitnah anak. Saya ada anak dah, istiqamah lah. Selagi belum ada anak dua. Orang ada anak dua, istiqamah lah ustaz. Selagi belum ada anak tiga. Saya tiga dah, istiqamah ni. Selagi belum ada empat. Tapi bila habis, rupa-rupanya istiqamah selagi tidak sampai mati. Sebelum sampainya ajal. Orang boleh istiqamah sampai mati, baru layak digelar istiqamah. Sebab tu jangan comel muka mengaku saya istiqamah. Tak layak selagi belum mati. Maka tuan-tuan sekalian, antara yang disebut adalah fitnah anak-anak. Maka antara fitnah harta, jadi kasih kepada harta, kasih yang melampau, sehingga menyebabkan satu penyakit dipanggil al-bukhlu. Ini penyakit Allah tempelok dalam Quran, Allah tempelok dalam hadis, maknanya penyakit yang sangat bahaya. Wala tahsabanna alladhina yabkhalun bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah menyangka orang yang kedekut kasih pada harta, kasih yang melampau. Kasih ke harta kena, bukan suruh jangan kasih. Kalau takkan salah satu maqasidus syar'iyyah hifzul mal. Quran gabung dengan hadis Nabi, syariat Allah Ta'ala mari disimpulkan maqasidnya 5. Antaranya hifzul mal, menjaga harta. Menyebabkan keluarnya hukum orang curi harta orang, cukup syarat potong tangan. Haddus surqah. Bukan marah jaga harta, kena jaga. Bukan marah sayang, kena sayang. Yang tak boleh sayang yang melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Apa saja melampau Allah tak suka. Tak suka dosa. Buat baik yang melampau pun Allah tak suka. Nampak? Nak bangun malam, tak tidur terus. Nak sedekah, siapa tak ada untuk diri, sedekah belaka. Nak semayang, siapa tak mau tidur. Takut isteri jadi fitnah, tak menikah, tak mau nikah tu. Ini ditempelak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panggil melampau. Yang dimaksudkan membinasakan di sini kasih yang melampau, menyebabkan lahir sifat bakhil. Maka Allah Ta'ala kata, jangan kamu menyangka orang bakhil. La tahsabanna alladhina yabkhalun. Wahai orang yang bakhil, jangan kamu sangka bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum. Jangan mereka menyangka yang dia sayang nak sedekah, sayang nak infak, sayang nak bagi nafkah, dia kedekut harta itu baik bagi mereka. Allah Ta'ala kata bal huwa syarrul lahum, itu sangat buruk. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang kita kedekut atas dunia, tak mau sedekah, tak mau bayar zakat, dengan bini kedekut tak beri nafkah, harta itu hari kiamat Allah beri tanda. Sayutawwaqun, dililit tengkoknya hari kiamat. Mari hadis Nabi menjelaskan apa makna lilitan itu. Nabi kata digambarkan ular di tengkoknya hari kiamat. Harta yang dikedekut tu berubah jadi ular, melilit tengkoknya. Orang ramai tengok hari kiamat, siapa yang berjalan dalam keadaan ular melilit tengkok, sah itu kaki-kaki Haji Bakhir atas dunia. Tan Sri P. Ramlee bukan saja-saja kan beri nama watak Haji Bakhir. Mana apa? Itu kritikan sosial. Nak khabar apa? Memang ada dalam masyarakat kita. Kalau panggil nama dia orang tak kenal, Haji Bakhir baru kenal. Nama dia orang tak kenal. Kalau panggil bapak Kupi, orang kenal. Jadi tuan-tuan sekalian, na'udzubillahi min zalim. Islam tak mengajar baras dan Islam tidak mengajar bakhil. Khairul umur
awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan, sederhana. Dak bawah, dak kedekut. Maka yang dimaksudkan dengan membinasakan kita oleh harta, kita lahir satu sifat dalam hati dipanggil sifat bakhil. Ini tak kena orang. Kaki surah, dak kaki surah, dak kedekut pahit situ. Ada satu tempat saya tak mau sebut, kisah benar, orang kampung mengadu. Memang kedekut pahit. Nak kata tak dapat tazkirah, dia tukang buat batu nesang. Faham tak? Dia tukang buat batu nesang, dia urus orang mati, tapi kedekut pahit. Siapa boleh anak dia kata lambat ayuh aku mati. Aku nak faham dah kata ni. Kisah benar ni. Orang kampung mengadu ke kita. Mana apa? Kerana kedekut. Kedah sewa banyak. Orang kampung mengadu, sok poseng tak boleh kurang musim PKP ni. Terkenal kampung tu, kalau kedai dia sewa mahal. Satu hal, PKP tak boleh buka kedai, poseng tak boleh tahu. Alhamdulillah, Allah kurnia saya tuan kedai yang baik. Kedai saya ni tuan-tuan, Allah tak dami tahu. PKP ni kedai tak buka start, potong separuh sah, separuh potong. Di Batu Nang ni tak payah bayar terus sah, tak payah bayar terus. Orang begini dia akan miskin tak? Orang pemurah dengan orang ni, peluang bagi orang kaya adalah tolong orang yang susah. Ini cara nak sedekah. Tak pergi separuh pun tak apa, kurang sikit dah, pepel ayam bayar penuh. Dan orang kampung kata, dalam kampung ni ustaz, ada satu rumah tak pernah orang kampung makan rumah dia, tak pernah buat jamu. Kakak tu, orang kampung panggil kakak tu. Kalau kasar, lembut sikit, perkakas itu. Tak payah tanyalah kampung mana, tak payah tanyalah siapa. Ambil iktibar, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil iktibar wahai manusia yang punya mata hati. Mata kasar ada belaka. Yang membezakan kita mata hati celek ke tak celek, mengambil iktibar. Nak pergi ke mana kita kedekut dengan harta dunia? Nak bawa pergi ke mana? Wah, nak bawa pergi ke mana? Kereta bapak berjeruk berti kedai, orang jual tepi jalan, jual sayur, tawar juga. Sayur sikap pasal tani kan, 2-3 ya, siap tengah dah ha? Kereta berfire. Sembang kedai kopi tayar aku 1000 sutir bawah. Bangga minum Starbucks tanpa kurang. Bangga beli McDonald tanpa tawar. Beli burger tepi jalan, dia tawar. Patut hak begini, bayar, keep the change. Mau pakai habis bayar kan? Ni peluang nak bersedekah ni tak mesti tabung masjid. Dapat orang menega, kadang-kadang ada orang menega untuk jadi kaya. Ada orang menega nak grow dia punya bisnes. Ada orang menega nak tahan, nak makan. Betul tak? Dia menega tu nak tahan. Saat itu kita bantu, tak apa, mau ambil 10 riyal, 2 riyal tak apa, tak payah balik lah. Tuan-tuan ingat kecil ke? Nabi sebutlah hadis sahih, seluruh malaikat tak terkecuali walaupun seorang mendoakan Allahumma a'tihim munfiqan khalafa. Tuan-tuan tak mahu ke malaikat doa? Tuan-tuan minta ustaz doa kat kita ustaz, belum tentu Allah terima. Bukan ustaz Allah tak terima, bukan, belum tentu. Ada Allah terima, boleh jadi ada Allah tak terima. Malaikat insya-Allah, kerana maksum. Doa malaikat bukan seorang, seluruh malaikat doa, Allahumma a'tihim munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ke haji ni, saudara ni, kerana dia bermurah hati dengan peniaga ni, RM2 dia belanja, mau ganti berlipat kali ganda. Maka jangan fikir guna otak manusia semata. Kita mesti dipandu, otak kena guna, tapi mesti dipandu dengan wahyu. Kalau otak semata tak ada beza dengan orang kafir kan. Lagu Samsul Yusof, lagu rap dia tu kan, kita kata sedekah kau miskin, Allah kata sedekah makin
Kaya nak cari hak ni. Daripada mana lirik itu? Ayat Quran. Innasyaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan janji sedekah fakir miskin. Allah janji sedekah, apa dosa aku tambah. Ke mana? Allah Maha tahu. Ada orang dia tambah piti, ada orang tambah naik pakat, ada orang tambah dak sakit-sakit sihat, ada orang tambah musibah korang. Gaji sama macam orang, musibah korang. Hak sebelah rumah dia peti rosak, TV rosak, mesin basuh rosak, faham? Kasut tapak ceruk, tayar dah ring patah, habis rumah peti. Maka kita minta kecukupan. Antaranya tidak layak Allah beri kecukupan pada orang yang tak yakin bahawa Allah boleh beri dia cukup. Siapa dia? Orang kedekut. Maka nombor satu, jangan kedekut dengan diri sendiri. Nombor dua, jangan kedekut dengan family, anak beranak. Nombor tiga, umat Islam. Nombor empat, Islam. Ini mafhum daripada kalimah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada orang sampai tahap diri dia pun dia kedekut. Nampak? Grade Jusa 19,000 gaji. Tak je tu kau baju. Kereta mula-mula kerja dulu Datsun, ring belok, exhaust cabut, 19,000 contoh tak berlaku contoh. Bini kata mana tak tukar kereta baru bang, kena zuhud. Tu bukan zuhud, tu kedekut je panggil. Dia contoh sekalian. Orang Islam boleh beli kereta beri lah. Jangan dia nak menunjuk, tapi nak khabar orang Islam ni tak mepeh, orang Islam ni tak basak. Mana boleh pakai kereta besar, pakai lah. Zuhud tu bukan zuhud, tu al-qut dia panggil, kedekut pahit. Anak lapang lah. Anak lapang dah tuan-tuan, kecuali tak mampu. Abang lain boleh, kena beza. Yang kedua, jangan kedekut dengan keluarga. Kalau orang, kalau kedai makan, kalau orang nak bayar, aku tumbuk dia kata, biar aku bayar. Nampak? Tapi dengan bini kedekut pahit, dengan anak kedekut pahit. Ini tuan-tuan sekalian, ini kita kena faham. Kemudian dengan umat Islam, kemudian dengan agama Allah. Ma yanqusu malun min sadaqah. Pegang ni, tidak akan kurang harta kamu kalau kamu sedekah. Pegang tu. Cuma beramal biqadari mastata'tum, qada kamu, qada kita lah. Jangan qada orang. Dengar Sayyidina Abu Bakar sedekah belaka, nak ikut tak sedekah belaka tu demam seminggu. Qada kita lah. Qada kita. Dak aja sedekah 5 riyal dulu. Tu 10 riyal. Ni dari dulu 5 riyal dah berubah-ubah, pakat nak naik. Gaji nak naik, sedekah 5 riyal mau. Tan Sri apa nama? Lupa nama. Pak ada helikopter. Azmah Hashim. Tu kaki kuliah, kaki masjid. Orang baik, orang soleh. Bila tanya, dia sedekah 10%. Bukan RM10, 10%. Gaji RM1,000, 10%. RM2,000, 10%. RM100,000, 10%. Faham tak? Kalau RM1,000, dia sedekah RM100. Kalau RM10,000, RM1,000 dia sedekah. Kalau RM100,000 gaji dia, RM10,000 dia sedekah. Kalau RM1,000,000, dia jutawan sekarang. Sudah tentu ratusan ribu dia sedekah. Kita masa gaji RM1,500, RM1. RM2,500, RM1. RM3,000, RM1. Tak berubah-ubah. Jadi kata ke kita lah, bukan kata ke orang. Jadi tuan-tuan sekalian, maka maksud yang dimaksudkan al-halak dalam hadis, dalam ayat di atas, harta kita menyebabkan kita kasih padanya secara melampau. Habis. Allahu Rabbi. Dan bersabda Nabi SAW, la tattakhidhu ad-dai'ata fatarghabu fid dunya. Dan jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripadanya perhasil, maka sebab bagi gemar kamu pada dunia.
Jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripadanya perhasil. Maka sebab bagi gemar kamu pada dunia. Adapun mereka yang tiada melalaikan akan dioleh kampung itu, maka harus baginya menjadikannya. Ada rumia? Ada? Jauhi mereka. Makna apa? Elaknya barang atas dunia ni membantu hari kiamat, ambil. Menjahanamkan hari kiamat, tinggal. Harta selamat ada hari kiamat, selamat, halal, belanja tempat halal, sila. Daripada sumber yang salah, tinggal. Kenapa? Dunia bukan tempat tinggal, tempat kita akan meninggal. Nak pergi tempat tu selama-lamanya hari kiamat. Pada saya nak tanya tuan-tuan lah, orang miskin makan berapa pinggang nasi? Habis banyak 2 pinggang. Orang kaya 2 pinggang. Dah ni kejar piti harang nak dia 2 pinggang kau. Kena mana orang kaya sepinggang Kena mana tak boleh makan tu. Si dagang dah tu tak boleh. Si minyak tak boleh. Hasil mak dah tu dah lagi. Dah tu beli makan ni sekut Maggi. Sekut pagi banyak makan sekut. Nak buat mana? Jadi tuan-tuan sekalian, apa tujuan dia ambil yang haram? Kaya atas kesusahan orang lain, bahang harta sekedik-beradik, bahang harta anak yatim. Apa tujuan? Nak pergi dua mana? Illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi, buat nak buat benda pun, tapi biar ada halak tu, hak rasa malu dengan Allah. Dengan apa? Dengan syariat Allah Ta'ala. Ala likulli malikin hima, fa inna himallahi maharimuhu. Bagi setiap raja dia ada sempadan. Nampak? Sultan Mizan, raja Terengganu. Masuk kuatan, bukan Sultan Mizan dah. Maka sempadan Allah Ta'ala, buat apa saja, sempadannya, haknya maharimuhu, yang Allah Ta'ala kata haram, jangan tembang langgar lah. Itu yang membinasakan kita. Hari ni kejar ke dunia, tak kira halal dan haram, semata-mata nak pujian manusia, semata-mata cinta pada kemegahan, nak nampak hebat, langgar, haram tak haram. Akhir sekali membinasakan kita. Wal'ayazubillah. Alhamdulillah bina'matihi tatimmu salihat. Maka tiada ada hadis ini maksud dengan menjadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu taala anhum akan kebun. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Beberapa laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu oleh berniaga dan tiada berjual beli daripada zikrullah. Siapa dia? Sahabat Nabi. Kan? Orang kita dia salah, dia tak belajar. Mindset tu salah lah. Dia pandang sahabat Nabi miskin, komang. Apa? Tu salah. Sahabat Nabi kaya ramah. Abdurrahman bin Auf, bapak bisnes ni, kepala tok bisnes. Nabi kata kalau dia pijak batu, akak kaki dia, batu tukar jadi emas. Dia buat kena sahih tu analogi lah. Jangan luruh ngak. Nah, lagi pijak tu. Analogi nak kamu pandangnya bisnes. Letaklah mana pun. Dalam peristiwa hijrah, hartanya dibeku. Uruk supaya dah ikut Muhammad. Dah beku harta aku. Apa? Nampak? Aku nak ikut Muhammad, tetap nak ikut Muhammad. Dia siapa Madinah? Dia menegah mula. Susah pun. Faham? Waktu yang kita kadang-kadang tak faham. Takut piti habis. Piti sehari susah pun. Usaha. Masing-masing ada rezeki. Allah tetap dah tuan-tuan sekalian. Usaha. Ada pun Allah Ta'ala, tuan-tuan tinggal nak cari dua lagi. Mak pun tuan-tuan kata begitu. Mak piti boleh cari. Mak sakit kalau mati nak cari dua ni. Betul tak? Allah besar pada mak. Jadi tuan-tuan sekalian, Sayyidina Osman Ibn Affan, Sayyidina Mu'az, Sayyidina Umar,
Dan Abu Bakar ni semua kaya-kaya belaka. Kalau tak kaya takkan boleh bebas Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah hamba tuan dia Umayyah bin Khalaf yang selalu menyiksanya. Lalu Abu Bakar tengok, Abu Bakar selamatkan Bilal bin Rabah. Abu Bakar beli. Kalau tak kaya beli-beli. Kita duduk polotok sahabat Nabi komang, cetong, miskin. Tak betul. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun ada di sana sahabat Nabi yang sederhana, ada yang miskin, memang ada. Tapi kita tak nampak yang diberi kelebihan. Iaitulah yang Allah Ta'ala sebut sini, rijalun. Ada kalangan mereka la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Yang mana mereka ni kuat meniaga, kuat bisnes, tapi tidak melalaikan mereka daripada Allah. Faham? Jadi tuan-tuan sekalian, jangan asbab perniagaan melalaikan kita daripada Allah. Bila mari masjid tak ada projek baru mari. Ada projek dak hari, tak kata siapa-siapa contoh. Faham? Kata ke kita jugalah, kiyahlah projek tu dengan kerja kita. Jadi tuan-tuan sekalian, ada di kalangan mereka kata Allah kaya, bisnes, perniagaan mereka tidak melalaikan mereka daripada Allah. Dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata. Tuan pengarah kata mu jangan salah faham pula. Lagi ingat harta dicela. Ini pemikiran umat Islam hari ini. Orang beragama tak boleh berharta. Nampak? Ini pemikiran sebahagian kita. Anak kalau ustaz pakai kereta besar, dia celong. Terlalu prejudis. Faham? Prejudis dengan orang yang beragama. Dia kalau boleh ustaz tu naik basikal main kerja. Naik basikal, ring belok, lidi tak ada 5. Begitu tuan-tuan sekalian. Lemah hinanya pandangan pada orang yang bawa agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi. Maka kata tuan pengarang, ketahui olehmu harta itu tiada dicela akan dia semata-mata. Bukanlah dicela harta itu, yang dicela sifat orang yang mempunyai harta. Dia begini tuan-tuan, tak masuk neraka orang pemimpin, tak masuk neraka rakyat, tak masuk syurga pemimpin, tak masuk syurga rakyat. Faham tak? Tak faham, kena letak sifat belakang. Tak masuk syurga pemimpin yang zalim. Zalim itu neraka, bukan pemimpin masuk neraka. Ni asal pemimpin tak pakar belakang pukul locong, tak boleh. Ada pemimpin yang baik. Asal menteri kau dia kata, ada menteri yang baik, kena adil. Faham tak faham ni? Adil mana apa? Letak sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kalau pemimpin buat jahat kita marah, pemimpin buat baik kena suka. Ulama kata cukuplah ayah yang zalim, bila anak dia buat salah dia marah, anak dia buat molek dia tak puji. Zalim ayah tu. Faham tak ni? Pengong apa? Cukuplah ayah yang zalim, tak payah dia gandeng jabatan nyapu. Anak dia buat salah dia marah. Anak dia buat molek dia senyap. Zalim. Yang adil itu kalau salah marah, buat molek kena puji. Apa betul? Ni pukul locok. Pemimpin nak pakar laka, ada seorang tu. Contoh. Jadi saya pun tanya orang, dia kerja dia. Dia kerja ni, cikgu. Saya pun kata, cikgu nak pakar belaka. Tahu pula pakar. Jangan pukul locong. Mana? Kontraktor semua nak pakar. Jangan pukul locong begitu. Faham lagi? Yang tak masuk syurga pemimpin, sifatnya apa? Zalim. Pemimpin adil masuk syurga. Faham lagi? Rakyat yang adil, rakyat ada tak? Ada, masuk syurga. Rakyat yang zalim masuk neraka. Rakyat zalim lagu mana macam saya sebut tadi, mengambil kesempatan. Jadi tuan-tuan sekalian, isteri, suami, petani, ulama bukan lesen masuk syurga. Ulama syurga belum tentu. Yang bertakwa masuk syurga.
Ulama yang tak takut pada Allah, langgar perintah Tuhan, masuk neraka. Petani ada kali neraka? Tak. Petani yang bertakwa, syurga. Petani yang langgar perintah Allah, neraka. Melimpah lagi. Yang menyebabkan selamat tak selamat tu sifat. Maka tuan-tuan, harta yang menyebabkan kita selamat, harta yang bersifat bersih, halal, bersih, tayyibah. Yang membinasakan harta yang kotor, yang haram, asyik, zalim orang, ambil hak orang, kejung neraka lah. Maka kata tuan pengarang, jangan kamu salah faham pula. Tiada dicela akan dia semata, bukan semua harta tu dicela. Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita makan harta haram, tandanya payah nak buat baik, ringan buat jahat. Jangan main-main. Faham? Apa tak jadi anak aku ni? Atau sini, atau situ. Habis hari tahu, hari mani, hari masing bila ke? Dah jadi kot. Atau motivasi geng, atau lah ke dah. Maka di saat itu, kitalah yang kena muhasabah. Halal ke dok, piti aku beri makan. Buat lagi. Ayah tu tanggungjawab besar. Naknya bini suka dapat hadiah, rupanya bahan rasuah. Suka bini, kita khianat ke bini kita. Dia suka kita beri hadiah iPhone 13. Sukanya bini kita, rupanya kita khianat ke dia, hasil duit rasuah. Jadi tuan-tuan sekalian, tidak akan molek tubuh badan ni, hati kita, perangai kalau disumbat dengan benda yang haram. Lepas tu Nabi kata, kullu lahmin, daging yang tumbuh, nabata minal haram, hasil makanan yang haram, fannaru awla bih, neraka lah tempatnya hari kiamat. Dan atas dunia, dia akan bersifat dengan sifat perangai ahli neraka. Lepas tu kena didik anak isteri kita, jangan, kita sendiri jangan makan benda yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa piti 10 yang jalan, alhamdulillah, dia kata ke anak dia, rezeki kita hari ni, rezeki apa piti orang? Tak boleh ambil. Itu harta luqatah. Kena serah ke surau, ke masjid umum, piti siapa? Tak boleh ambil. Ada beli takoyaki kan 10 yang bukan. Beri anak makan, masuk tu api neraka, wal a'yazubillah. Habis. Adapun harta yang menolong atas ibadah, maka dia puji. Nampak? Bila diberi kelapangan kewangan ni, kita serabu, tak serabu. Itu tujuan. Tujuan cari rezeki, cari pitih, supaya kita tidak minta. Supaya kita ada sifat istirna'uhum anin nas. Apa tujuan cari rezeki ni? Supaya ada sifat istirna' anin nas. Kita tidak meminta. Boleh bergerak dengan sendiri, tak harap ke orang. Islam tak ajar meminta. Tak harap faham ni. Dah habis benda nak minta. Nyanyi ke YB. Saya ke YB nak beli paper handuk sikit. Paper handuk tak YB. Susah lah tak sihat lah, segar mega. Masa minta nak beli paper tu, wakak dahi. Tuan-tuan sekalian, suka meminta, tak salah kalau memerlukan. Tapi saja hidup suka meminta. Ada seorang ni, kisah benar ni. Saya suka bergaul, tanya PKK, tanya. Ada seorang ni tuan-tuan, dia pergi kat PKK ni, dia kata kapur saya PKK berat nana dak ui batuang. Padahal dia bahang dak tu. Dia bahang sini pula. Dia pergi sini pula, dia kata ni dak ui. Dia kisah benar ni. Ni perangai apa tuan-tuan? Sebab tu Nabi tak suka. Sebab tu Nabi didik sahabat, bahkan Nabi-Nabi sendiri, ma min nabiyyin illa waqat ra'al ghanam. Tidak ada seorang pun Nabi, 124,000 semua businessman. Supaya apa? Ada sifat istirna' anin nas. Tak kira lah kerja dengan orang ke tak ke, biar kita ada sifat tidak meminta.
Orang Islam dia kena begitu. Dan lebih mulia kita pula yang memberi. Itu lebih mulia. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia tangan di bawah. Di atas memberi, di bawah menerima. Boleh faham? Jadi apa tujuan kita kerja cari rezeki? Cari piti Ustaz. Tujuan tu cari piti lah. Tujuan tu cari piti lah. Memanglah cari piti. Untuk ada sifat antaranya istighna anin nas. Tidak meminta-minta dan memudahkan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata mana lebih mudah ambil. Apa saja yang memudahkan ibadat kamu ambil. Jalan kaki dengan naik motor, mana mudah? Mana mudah? Beli motor. Naik motor, naik kereta. Mana lebih mudah kalau mari hujan ribut? Kereta. Beli kereta. Surga pakai kipas, pakai aircon. Mana sedap? Beli aircon. Macam mana ni? Sejuk mana ni? Baru tu. Orang kata, mana duk asal aircon? Aircon dia duk asal. Dia kata, zaman Nabi duk asal aircon. Dia kata, nak tumbuk pun sana. Dia tuan-tuan sekalian, dia pakai modal tu. Orang kata, apa duk asal aircon? Dia kata, Nabi duk asal aircon. Nabi bukan tak pasang. Tak ada. Kalau ada, Nabi dulu pasang. Nas tadi. Ada apa saja yang lebih memudahkan kamu, pakai. Bila belajar baru tahu. Kalau ni main rasa-rasa. Dia belajar dengan sesek kuliah kedai kopi. Bukan belajar dengan ustaz, dengan guru, dengan kitab, dengan Quran, dengan hadis. Dah kopi. Membuka setajuk, mustajuk, aku sajuk, ahli panel 4 orang. Betul sama. Dia tuan-tuan sekalian, akhir sekali salah faham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tabarani daripada Amr bin Al-As. Hadis ini sahih. Sebaik-baik sesuatu harta yang baik bagi seorang yang baik. Tetapi tiada sayur yang membanyakkan akan dia. Baik. Maka tuan-tuan, kalau orang kafir yang lawan Tuhan boleh kaya, orang yang taat pada Allah lagilah layak kaya. Dia taat pada Allah, pemilik harta. Maknanya sebenarnya bumi ni milik siapa? Allah. Layak diberi khazanah bumi pada siapa? Orang Islam. Batu afdal orang Islam, kalau ada kelebihan boleh jadi kaya, jadi kaya. Apa lagi? Kalau ada kelebihan boleh jadi kaya. Maka kelebihan di sana, dia boleh beri zakat, dia boleh tolong orang susah, dia boleh tolong orang miskin. Berlaku satu kisah tuan-tuan sekalian. Isyak dah. Boleh sikit ke? Apa serah? Lama cuti. Saya pun jadi lain macam, lama cuti. Sebaik boleh pergi kuliah. Ada satu cerita, sahabat Nabi ni dia deki benda molek. Nabi kata, Nabi cerita hadis hayat orang sedekah. Orang sedekah pahala sekian-sekian. Hak miskin ni dengar, deki. Kita budak deki, mujur aku tak ada pitih, tak ada sedekah. Tu kita. Sahabat Nabi dia deki, jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, sedaklah dia boleh sedekah, boleh kelebihan banyak. Dah kami biti tak apa banyak ni, nak sedekah mana? Deki. Dipanggil ribtah, yang dibenar oleh syarak. Nabi kata, tak apalah, dah kamu tak ada piti nak sedekah mana. Tak apa, kamu amal zikir ni dapat pahala sedekah macam orang kaya. Zikir apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. 33 kali 3 99. Cukupkan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas sembahyang dapat pahala sedekah macam orang kaya. Suka hak susah ni, hak miskin. Sahabat Nabi hak miskin ni suka. Tak ada lah gelisah, senyum. Kenapa? Kerana dapat amalan Nabi ajar, dapat sama pahala orang yang bersedekah.
Esok mari jumpa Nabi, masa catung pulau. Apa? Ya Rasulullah dah aci. Ya Rasulullah dah aci. Rupanya zikir hak muajar semalam. Orang kaya ngita. Yaman juga dah aci ya. Sahabat Nabi balas benda gitu. Kita tak balas benda gitu. Mu zikir banyak, maya banyak apa mu. Sahabat Nabi dia balas. Dia kaya, dia sedekah banyak. Kami tak boleh. Kami zikir, dia boleh zikir juga. Aci. Lalu Nabi kata apa? Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Habis itu itulah kelebihan yang Allah boleh beri pada siapa yang dia nak. Aku nak kata apa lagi, kata Nabi. Jadi pada kisah ini ulama menyatakan orang kaya yang soleh dengan orang miskin yang soleh, dua-dua mulia. Tapi siapa lebih mulia? Orang kaya yang soleh. Faham lagi? Miskin tak hina. Miskin taat pada Allah mulia. Tapi kalau orang kaya dengan orang miskin, dua-dua kaki masjid, dua-dua kaki kuliah, dua-dua kaki qiyamul lail, dua-dua kaki sedekah. Ni sikit, ni boleh banyak. Mulia belaka lah. Siapa paling mulia? Yang kaya. Boleh faham? Sebab tu kelebihan orang kaya. Tapi kalau dia kaya, kedeku semayang jauh pada Allah, sombong, dia lebih hina daripada miskin yang taat pada Allah. Faham lagi? Jadi jangan memusuhi orang kaya. Macam fahaman sosialisme, kan ada fahaman learning, macam-macam fahaman. Pragmatisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme, sosialisme. Ni semua izm-izm yang membenarkan sabdaan Nabi SAW, sataftariku ummati ila 73 firqah. 73 puak akan lahir akhir zaman. Satu Islam, semua hak lain-lain neraka. Rupa ni izm-izm ni. Dulu Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Zaman ni izmnya, izm ideologi. Apa makna ideologi? Ideologi akal. Antaranya pok-pok sosialisme yang memusuhi orang kaya, membela rakyat marhin, lalu menafikan hak orang kaya. Tak boleh. Islam jaga dua-dua. Islam jaga orang kaya, Islam jaga orang miskin. Itu baru betul. Dia memerangi orang kaya, tak boleh kaya. Tak begitu, dah dia kerja lebih. Faham lagi? Dah dia kerja lebih, dia piti banyak. Marah dia. Yang Allah marah piti haram. Kaya piti halal, itulah sebaiknya. Habis. Tetapi tiada sayugi membanyakkan akan dia. Ini bagi di sisi ilmu tasawuf. Jangan melampau-lampau kejar sehingga tak ada tahu nak guna, tak erti nak guna dah. Melampau, kekayaannya terlampau. Bahkan yang lebih utama, diambil harta sekadar yang memadai sahaja. Ini di sudut ilmu tasawuf. Faham? Sudut fiqh tak salah. Sudut fiqh, makan nasi 3 pinggang, salah? Dia awak ilmu fiqh, ilmu syarak 5 pinggang nasi, 5 pinggang, salah? Tak salah. Piti dia sudut tasawuf dak oleh 2 pinggang dak oleh, malah nak sembahyang. Tu tasawuf dia mengajar akhlak. Gini contoh ni, nampak tak faham tu? Orang lelaki aurat dia pusat ke lutut, betul tak? Maka orang lelaki mari sembahyang pakai pelekat saja, sah tak? Dia sudut fiqh, sah. Tutup lubang belakang ni sikit, sah. Esok terawak kali. Subuh esok pakai pelekat saja, baju dia pakai. Viral surah ni. Tu salah satu cara nak viral. Surah Al-Furqan pusat 3. Gila belakang. Memang nak pakai baju. Jadi tuan-tuan sekalian, sah tak syarak? Sah lah. Tapi sudut akhlak tak oleh lah. Maka kita pun pakai comel, itu akhlak. Boleh faham lagi? Maka kayu timur tak salah macam dia. Ada pun sudut tasawuf. Kata tasawuf ni berat bagi orang yang mempertuhankan nafsu, berat. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan melampau-lampau. Ini bahaya. Atau orang kaya yang bijak, dia tak sipang. Betul tak? Dauji. Tak nak. Tu kata tak masyhur. Tak masyhur langsung. Mati baru duit dan surat khabar. Saya pergi kuliah di Bank Islam Kuala Lumpur, HQ dia.
Di surah dia tu nama surah Daud Dauji. Rupanya hartawan jutawan yang wakah harta dia. Hak dia wakah banyak dia, hak dia tinggal. Faham? Ni baru kaya yang betul. Dia kaya berlambak. Orang kampung dah aja rasa nasi emas dia. Nah, macam cerita tadi, kampung tadi. Kampung ni rahsia lah. Faham? Patut dia kalau kita kaya, jadilah kaya yang boleh ditumpang oleh orang ramai. Dia kaya sifat sekor. Kerekut pula, zakat tak bayar. Ini membinasakan. Jadi yang dimaksudkan membanyakkan dia, melampau-lampau sebagaimana saya sebut tadi. Yang lebih utama diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Yang lebih dia sedekah. Adapun bukan kita yang memiliki, jangan pula kita ajar. Kan amal ni orang kaya beli kereta, baiklah dia sedekah. Lah sedekah dah, biar dia beli. Nampak tak? Dia pandai pula komen, baiklah dia tak sedekah pun. Jadi tuan-tuan sekalian, lebih daripada keperluan kita, carilah benda yang boleh bantu hari kiamat. Antaranya sedekah cari yang jariah. Sedekah tu cari yang jenis jariah. Jariah ni apa? Wis sekali berjalan sampai kiamat. Dan cari juga wakaf. Anak tu berjalan. Wakaf termasuk sedekah jariah. Jadi malam ni kita pakai muhasabah. Saya muhasabah, tuan-tuan muhasabah. Kalau aku mati esok, ada tak pergi wakaf yang aku tinggal? Cik fikir malam ni. Ada lagi agak aku? Orang dengar mereka. Ada tak lagi duit kita duduk di batu semi surah? Ada tak lagi? Ada sah, alhamdulillah. Ada duit kita duduk di bata semi kipah madrasah, ada tak? Ada sah, alhamdulillah. Itu cara dia. Supaya harta kita itu kekal membantu walaupun kita terbujurkan kaku dalam kubur. Dia sedekah ada dua. Dia ni jamidah, sekali tu pahala. Hak nombor dua ni mahal. Sedekah sekali berjalan sampai kiamat. Itu tuk nenek kita dulu tak sayang, tak? Dengan awak surahnya jual tu lembu ni, jual. Buat surah. Dah hari ni hebat orang Terengganu ni, saya jarang dah jumpa surah buruk. Betul tak? Perasan tak? Mana bagusnya orang Malaysia kita buat sedekah. Alhamdulillah. Kalau surah tu tepi jalan, jaga lah. Ni rembah gitu rembah batu, rembah semi. Betul tak? Mana apa? Orang Melayu kita pemurah. Maka malanglah dalam keadaan orang Melayu kita pemurah, kita seorang kerekut. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Rabbi. Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni rizqa ahli Muhammad fid dunya kafafa. Artinya, hai Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ada ia berlebih daripada memadai. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi miskin ke kaya? Nabi tak miskin, tapi Nabi berpada-pada. Habis. Jangan melampau. Yang sampai 18 juta. Tak salah. Syarak tak salah mesti kita. Nampak? Tapi kalau ada lagi orang kampung kita tak ajar tolong, tolong hak tu dulu. Ada lagi adik-beradik kita hak tak tolong, tolong hak tu dulu. Faham? Ada hak 6,000 boleh, 6,000 tak salah pun. Sampai 18 juta jam. Orang susah tak ajar tolong, itu maksudnya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ilmu syarak memberitahu hukum, tasawuf dia lebih dalam. Dia lebih dalam lagi, mendidik akhlak yang baik dengan Allah dan sesama makhluk. Adapun adakah hadis ni maksud Nabi minta miskin? Tak juga. Ada hadis pula Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal tak baca. Ini zikir pagi, zikir petang kena baca ni. Ini saya sebut mana ni lepas ni boleh beramal. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Dalam hadis ni Nabi kata tak mau kaya sangat, memadai. Dalam hadis lain pula Nabi kata aku tak mau kufur, aku tak mau fakir. Mana apa tu? Kan Nabi nak suruh kita miskin. Kerana ada hadis Nabi minta lindung daripada miskin. Ada hadis pula Nabi minta jadi miskin. Ni hadis ni kontra ke? Tak. Tidak.
Yang minta lindung pada kufur, fakir tu mana apa? Fakir yang mendekatkan pada kufur. Rupanya akhir zaman kita nampak satu persatu antara golongan yang mudah diseleweng, dimurtadkan oleh golongan missionary Kristian adalah orang miskin. Betul tak? Betul tak? Miskin yang lagu mana? Miskin yang jahil, jauh pada agama. Orang kaya yang jahil, orang kaya yang taat pada Allah, orang miskin yang taat, lebih mulia orang kaya. Betul tak? Orang kaya yang kufur, orang kaya yang jahil, yang lawan Tuhan, dengan orang miskin yang jahil lawan Tuhan, mana lebih teruk? Orang miskin yang jahil ni bahaya. Kalau jahil, jauh pada agama, miskin pula, terus sekalian, akhir sekali mudah jadi murtad. Ada satu tempat, minta maaf saya sebut, ambil iktibar. Satu tempat sudah ada, saya tanya kat mana? MPKK jemput untuk bagi bantuan pada golongan orang susah ni. Jadi MPKK ni saya ucap tahniah, tuan-tuan boleh ambil, boleh ikut cara dia. Dalam setiap program dia mikir pola tok dakwah tu ada. Ini baru pemimpin cara Nabi. Kan, kalau orang lain bagi bantuan, bagi balik. Tak, dia bagi bantuan, tapi sebelum bagi bantuan duduk dengar tazkirah. Ni. Jadi dia telefon saya, ustaz marilah pergi tazkirah. Saya jenis saya kalau kuliah jemputan, bukan berkitab, tak ada kitab ni, saya suka tanya pengajar, sini nak cakap apa? Nampak? Beri cadangan lah. Kalau cakap atas angin tak jadi. Afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu paling baik ilmu yang kena dengan orang yang mendengar. Faham ni? Obat paling baik obat yang so dengan penyakit. Faham tak? Kita semua pergi kat farmasi, doktor beri obat cekang kuku. Jadi tak jadi tu sekalian. Faham tak? Semua kena obat semualah. Faham? Jadi penyakit orang kampung tu dok semayang, kita pergi cakap bab zakat tak jadi. Faham ni? Orang hak dengar tu menopoh belaka dah, pergi cakap bab hid. Apa menopoh dah? Tu cara orang yang bercakap ni dia kena pandai. Jadi saya tanya MPKK tu, kata ustaz, hak terima bantuan ni orang susah ni ustaz, kebanyakannya tua tapi tak semayang. Allahu Rabbi. Tak tahu di mana anak-anak dia kabur, tak semayang. 70, 80 tak semayang. Ini akhir zaman. Rupanya betul ulama kata Islam akhir zaman bangkit di bandar. Rupanya betul. Perhati, masjid surah akhir zaman ni hidup di bandar. Cengok ulu tak hidup, tinggal cicak 2 ekor. Ni akhir zaman. Susah, miskin, tak semayang pula. Sekepeng tak ada sisi Allah. Maka kita pun fokus bab tu. Masuk bab azab kubur, azab tak semayang. Nampaklah menangis 2-3 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terima dakwah kita. Jadi tuan-tuan, orang kaya yang taat pada Allah, orang miskin taat pada Allah, dua-dua mulia. Paling mulia yang kaya. Orang kaya yang lawan Tuhan, orang miskin yang lawan Tuhan, dua-dua hina. Paling hina hak miskin. Faham? Dahlah basak, dak semayang, dak puasa, jauh pula daripada Allah. Dunia akhirat tak boleh lagi. Itu dah. Na'udzubillahi min zalik. Hak tu yang Nabi maksudkan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, lindungi aku daripada kufur dan fakir yang menyebabkan kufur. Kemudian bakal sekadar hajat saja habis. Menunjuki oleh Rasulullah SAW dengan ini doa kepada bahawasanya tiada sayugia bagi mereka yang berakal bahawa penat ia pada menuntut akal lebih daripada qada hajat, kerana tiada ada kebajikan padanya. Bab tu bab dunia tak usah duk badilah dengan orang lebih. Bab dunia tengok orang lebih, nak lebih mau tak cukup. Kecuali memang kita ada kemampuan untuk maju, belajar dengan orang lebih maju, tu bab lain. Qada kita setakat tu suami kita 2,500 tu lah gaji, kerja dengan orang. Nampak tak? Tiba-tiba bini duk tengok hak lebih mau. Jiran tukar kereta, nak suruh tukar kereta. Jiran tukar sopak, suruh tukar sopak. Takkan cukup kalau tengok yang lebih.
Maka bak dunia nak suruh mari syukur, kata Nabi, unzuru ila man asfala minkum, tengok yang lebih kurang, baru mari rasa syukur. Sebab abang ni pakai motor sagai, duk tukar-tukar. Kita khabar ke bini kita, ada orang tu lelaki dia naik motor je. Sungguh. Kalau di seperti rendang, biasa ada seorang pokcik mari naik motor, raga tepi. Dia buat atap, bini dengan anak dia duduk dalam tu. Nampak? Ketika itu datanglah rasa syukur. Adapun bak hari kiamat, Nabi kata unzulu ila man a'la minkum. Adapun bak hari kiamat, kena tengok yang lebih daripada kamu. Aku semayang dah, orang surah. Orang lain surah, aku rumah, kena pergi surah itu. Aku surah dah, orang lain depan, aku surah belakang, kena surah depan itu. Kena tengok yang lebih. Oh, aku surah depan dah, orang lain surah depan, main sunat, aku orang main sunat, tak main sunat, kena tengok yang lebih. Ni bak dunia dia tengok hal lebih, bak akhirat dia tengok hal kurang. Aku maya dah Zuhur, orang lain tak maya terus, aku maya mujur, dia pun maya Zuhur pukul 3.40. Jadi tuan-tuan sekalian, kena tengok yang lebih bak akhirat. Habis. Allahu Rabbi. Bermula qada hajat itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Hajat kita masing-masing. Dan Nabi Allah jamin dah, qada kamu Allah beri keperluan kamu. Contoh, macam saya ada anak istimewa, autism, keperluan lain dah. Sekolah anak autism saya nombor 2, tuan-tuan, yuran dia seorang 1,000. Atau tanpa yuran boleh, tapi Allah beri lebih rezeki, ketika itu kena beri lebih lah. Aku ilmu anak syurga ni, tak? 1,000 dia seorang, Allah jamin cukupkan mengikut keperluan kita. Maka kita kena yakin, namun tugas kita hamba, kena usaha kerja siapa? Yang menetapkan rezeki siapa? Allah. Mudah Jadi kita jalankan tugas kita, rezeki milik Allah, tenang lalu hidup. Jadi tuan-tuan, kita masing-masing punya dia panggil keperluan, maka minta Allah Ta'ala cukupkan keperluan kita. Maka kata tuan pengarang, bersalah-salahan qada hajat kita, bersalah-salahan dengan kelakuan manusia. Tetapi yang dipuji qada yang kuat, ia mengerjakan ibadat dengan sebabnya. Adapun yang lebih daripada qada memadai, maka ada pada 3 kebinasaan. Wallahu alam. Kita sambung tetapi tu. Sambung dekat tetapi yang dipuji qada yang kuat, ia mengerjakan ibadah. Di situ kita sambung bulan akan datang insya-Allah taala. Yang baik pada Allah, yang kurang tu kelemahan daripada diri saya sendiri. Wabillahi al-hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.